Pertama, apa dia fasisme? Apa tujuannya? Dia beri keutamaan kepada kepentingan negara. Pertama, melebihi kepentingan individu. Maksudnya kalau rakyat dia, kalau seorang mati, lantak kau lah. Janji negara kaya. Contoh. Nampak? Nampak tak? Okey. Kemudian percaya kepada gerakan nasionalisme melampau termasuk berperang. Berperanglah untuk meningkatkan imej negara. Maksudnya kalau dia berperang, imej negara dia bertambah kuat. Dia akan dipandang tinggi oleh negara lain. Okey. Jadi bagi memulihkan semula imejnya, Itali meluaskan tanah jajahan dengan menguasai Habsyah, Ethiopia dan Albania. Ni tanah jajahan Itali. Adik, jangan kacau mama. Okey, so gerakan melampau kedua. Okey, apa dia? Yang pertama fasisme. Okey, tulis nombor 1 kat fasisme. Okey, nombor 2 nazisme. Okey, apa dia gerakan nazisme pula? Ia adalah di bawah pimpinan Adolf Hitler. Okey, yang ni memang glamour lah kat mana-mana pun. Okey, pernah dengar tak Adolf Hitler ni? Tak. Ada tak gambar dia kat buku teks? Ada. Kena cekik. Tu muka surat 61. Muka surat 61. Nampak tak dia ada ni. Dia ada misai secongek dekat bawah hidung tu. Ketua Nazi. Peperangan dunia pertama. Pandai. Okey. So, itulah Adolf Hitler. Okey. Gerakan ini berjaya membentuk kerajaan di Jerman. Tadi dekat Itali apa? Fasisme. Okey, dekat Jerman Nazi. Okey, ingat Nazi Jerman. Okey, pada tahun 1933. Nazisme mengagungkan bangsa Jerman. Hitler berusaha untuk memulihkan nasionalisme Jerman dengan mengetepikan perjanjian Versailles. Okey, kemudian Hitler membina angkatan tentera semula dan seterusnya menduduki Rhineland semula, wilayahnya yang hilang melalui perjanjian Versailles. Okey, perjanjian Versailles ni nanti kita cerita apa dia. Okey. Boleh? Okey. Ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Jerman sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama menganggap perjanjian Versailles tidak adil dan menjejaskan kedaulatan negaranya. Okey. Kemudian dia kalah. So dia kalah, lepas tu dia kata perjanjian Versailles tu tak adil pula. Okey, selain kehilangan tanah jajahan, pampasan perang yang tinggi dan perlu dibayar menyebabkan Jerman mengalami kemelesetan ekonomi dan inflasi yang teruk. Okey. So apa kerugian yang dia dapat? Pertama, dia hilang duit, tanah jajahan. Hilang tanah jajahan. Kemudian pampasan perang yang tinggi. Maksudnya dia kena bayar perang ada time dia perang tu dia buat pinjaman dia kena bayar pampasan. Okey, kemudian sebab itulah mengalami kemelesetan ekonomi dengan inflasi yang teruk. Inflasi ni barang menjadi mahal lah. Okey, Itali sebagai negara yang menyertai Pakatan Bertiga dalam Perang Dunia Pertama juga tidak berpuas hati terhadap perjanjian Versailles. Itali tidak berpuas hati kerana tidak diberikan tanah jajahan baru seperti yang diperoleh Perancis dan Poland. Alright. So next. Liga-liga bangsa. So tadi pertama, faktor tercetusnya Perang Dunia Pertama adalah sebab kemunculan ideologi baru. Ideologi ni fahaman. Okey, ada dua fahaman, fasisme dengan nazisme. Okey, yang kedua ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Ketiga, kegagalan liga-liga bangsa. Kenapa kegagalan liga-liga bangsa? Okey, kita tengok. Liga bangsa ni dia berperanan untuk pastikan keamanan dunia. Okey, gariskan. So, soalan mungkin akan tanya, what? Apa
apakah peranan liga-liga bangsa? Apakah liga-liga bangsa? Nyatakan peranan liga bangsa. So pertama, memastikan keamanan dunia. Kedua, mewujudkan kerjasama antarabangsa. Okey, gariskan ni. Okey. Namun begitu, kegagalan liga bangsa dalam usaha menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata dan menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama menyebabkan dunia terdedah kepada konflik berterusan dan mengakibatkan meletusnya Perang Dunia Kedua. Maksudnya Liga Bangsa ni dah ada dah waktu Perang Dunia Pertama tu. Tapi dia tak berperanan, dia tak berfungsi. Ingat lagi waktu Perang Dunia Pertama, yang ni pergi menceroboh yang ni, okay, dapat bantuan daripada negara ni. Okay. So benda tu tak aman. Tak ada kerjasama antarabangsa. So gagal. Gagal dalam menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata. Okay. So cabaran Liga Bangsa selepas Perang Dunia Pertama. Krisis Manchuria 1931 hingga 1933, Jepun menakluki Manchuria iaitu wilayah di bawah penguasaan China. Okey. Kemudian perjanjian pelucutan senjata. Dah ada dah perjanjian tu. Tapi tak dikuatkuasakan oleh liga-liga bangsa. Okey. Apa dalam perjanjian pelucutan senjata? Jerman keluar daripada Liga Bangsa dan memperbesar angkatan tenteranya secara terbuka. Okey. So kalau memperbesar angkatan tentera secara terbuka, sasarlah ada senjata digunakan. So jadi perjanjian pelucutan senjata ni tidak dapat dilaksanakan. Okey, kemudian krisis Habsyah. Itali menyerang Habsyah di Afrika. So ni ada 3 cabaran. Okey. Okey, tengok ni dalam gambar ni. Kami gagal, kami tidak dapat mengawal semangat anda untuk berperang. Okey, yang ni. Diorang ni lah, yang atas ni. Atas ni lah Liga-Liga Bangsa. Okey, kita tengok. Cikgu ajak kamu baca buku teks sebab apa? Sebab kamu rajin tak buka buku teks? Ini kalau cikgu tak buka, memang tak buka lah. Okay, sistem post Jerman 1938 meraihkan hubungan era Hitler dan Mussolini. Rajin. Okay, slogan di atas stem membawa maksud 2 orang dan 1 perjuangan. Okay. 2 orang tapi satu perjuangan. Perjuangannya yang sama. Okay. Perang Dunia Kedua di Eropah. Okay. Perang Dunia Kedua di Eropah meletus apabila Jerman menyerang Poland pada bulan September 1939. Peristiwa tersebut menyebabkan Britain dan Perancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Okay. Pertama, penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Okay. Selepas peperangan diisytiharkan, Jerman memulakan serangan Blitzkrieg bagi menakluki negara di Eropah Barat. Jerman berjaya menawan Poland, Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg dan Perancis. Jerman menguasai hampir keseluruhan negara di Eropah Barat menjelang pertengahan tahun 1941. Jadi kalau kamu tengok peta, boleh tengok kat mana. Ada tak gambar peta dalam buku teks? Oh ada. Okey. Kat bawah ni peta. Okey ni. Nampak tu? Okey, Jerman. Nampak ni. Luxembourg. Okey, lagi mana? Denmark ni. Banyak. Okey. Hampir keseluruhan. Okey. Kemudian pengeboman Britain. Jerman melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain pada bulan September 1940 hingga bulan Jun 1941. Jerman menyerang dan memusnahkan pelabuhan, kawasan perindustrian dan pertahanan udara Britain. Serangan tersebut telah menjejaskan ekonomi Britain. Nampak? Maksudnya jangan ingat British tu kuat. Time ni
Jerman lagi kuat. Okey. Penyertaan Itali dalam perang di Eropah. Itali sekutu Jerman mengisytiharkan perang terhadap Britain dan Perancis pada bulan Jun 1940. Tentera Itali menyerang Perancis melalui arah selatan, manakala tentera Jerman menyerang Perancis dari arah utara. Okey. Dia ada arah selatan, utara. Nanti kamu akan tengok Jepun. Dia berkurang. Dia ada serangan utara, serangan daripada selatan. Okey. So diorang ni sekutu. Sekutu ni apa? Maksudnya berkawan lah, berkawan baik. So diorang berpakat sama-sama untuk menyerang Britain dan Perancis. Sebab tu ada kuasa paksi dengan kuasa bersekutu. Okey. Serangan Jerman ke atas Rusia pula. Okey. Setelah menguasai Eropah Barat, Jerman telah melancarkan operasi Barbarossa, iaitu serangan besar-besaran untuk menawan Rusia. Hitler ingin menguasai Rusia, iaitu empire terbesar di Eropah untuk mencapai cita-citanya menguasai seluruh Eropah. Nampak ni tadi hampir keseluruhan. Tapi bila dah serangan Barbarossa ni, jadi dia akan menguasai seluruh Eropah. Operasi ini menyasarkan bandar utama di Rusia, iaitu Leningrad, Moskow dan Stalingrad. Okey, dalam ni info operasi Barbarossa. Okey, Hitler mengarahkan lebih 3 juta tentera menyerang Rusia dengan dibantu oleh 3,350, 3,000 kereta kebal dan 2,270 kapal terbang. Okey, kapal kereta kebal pun ada, kapal terbang pun ada. Okey, banyak ni. Operasi disertai oleh tentera Finland, Hungary dan Romania. Blitzkrieg tadi apa maksud dia? Serangan kilat. Blitz. So blitz. Kamu ingat blitz tu? Kilat. Kapal terbang Jerman mengebom sasaran musuh, diikuti dengan serangan kereta kebal dan tentera bermotosikal. Cikgu tunggu surat apa? Muka surat berapa? 60. Okey, muka surat 60. Okey. Okey, so tengok ni peta. Peta menunjukkan lokasi Perang Dunia Kedua. Nampak tu? So seluruh Eropah ni telah dikuasai oleh Itali dan Jerman. Okey. So nampak kuasa paksi kuning, oranye wilayah dikuasai oleh kuasa paksi oranye. So kuasa paksi ni. Kuasa paksi kuning. Itali, JIJ, ingat JIJ, Jerman, Itali, bisa satu apa? Australia. Hai, apa pula? Okey, Australia, okey, Jerman, Itali, Jepun. Nanti akan ada Jepun masuk dalam kuasa paksi. Okey. Dalam ni adalah Ni cikgu Albania ni. Termasuk juga kuasa paksi tu. Okey, wilayah dikuasai oleh kuasa paksi oranye ni. So oranye ni dia dah dikuasai. Okey, biru pula biru. kuasa bersekutu. Biru ke abu? Hijau. Hijau. Oh, dalam konteks hijau. Okey. So boleh nampak kemarahan kuasa paksi, bandar yang musnah akibat bom. Ni lah. Ni, bandar yang musnah akibat bom. Nampak tu. Oh, Liverpool sini lah. Siapa geng Liverpool, Manchester? Tak minat. You are not alone. Betul ke? Dalam gua. Okey, berakhir Perang Dunia Kedua di Eropah. Okey, so dah perang-perang. Okey, so berakhirlah Perang Dunia Kedua. So, kerjasama kuasa besar dan keberkesanan strategi serangan balas membawa kejayaan kepada kuasa bersekutu. So, di muka surat 62. Okey, kemenangan pihak bersekutu memberikan iktibar kepada kita tentang kepentingan bekerjasama dan muafakat dalam menghadapi cabaran.
kerjasama kuasa besar. Tadi kita tengok apa? Tadi kita tengok yang duk serang-serang tadi, kuasa paksi kan? Okey, serangan Jerman ke atas Rusia. Okey. Sekarang ni kita tengok bagaimana sebenarnya kuasa besar ni, kuasa bersekutu dia menang. Okey, jadi ada kerjasama. Presiden Amerika Syarikat, Franklin Roosevelt dan Perdana Menteri Britain Winston Churchill sering bertemu untuk membuat keputusan politik dan ketenteraan. Kemudian kerjasama ini melibatkan Presiden Rusia, Joseph Stalin. Di medan peperangan, tentera bersekutu daripada ketiga-tiga perkhidmatan iaitu tentera darat, udara dan laut beroperasi di bawah komandan tertinggi bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Okay. Ada 3 tokoh kuasa besar ni terlibat dalam Perang Dunia Kedua ni. 3 orang ni tadi yang disebut tadi bertemu di Yalta, Rusia ketika Perang Dunia Kedua. Okay. Poster propaganda. Pihak bersekutu menentang Jerman dalam Perang Dunia Kedua di Eropah. Propaganda apa dia? Agenda yang tak baik, propaganda. Hidden agenda, kita panggil propaganda. Okey. Keberkesanan strategi serangan. Kesilapan kuasa paksi membuat keputusan politik dan ketenteraan dalam operasi menawar Rusia membawa kegagalan. Sementara itu, kuasa bersekutu pimpinan Amerika Syarikat memperlihatkan keunggulan dalam perancangan ketenteraan, terutama kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Okey. Ada strategi sebab berkesan strategi serangan dia. Kegagalan operasi menawan Rusia pula. Kenapa? Okey, serangan terhadap Rusia berjalan lancar pada peringkat awal. Awalnya okey je. Walau bagaimanapun Jerman kehilangan banyak nyawa tenteranya apabila perang melewati 2 musim sejuk di Rusia. Yelah asyik menyerang je kan. Okey, tempoh perang yang panjang ini menyebabkan tentera Jerman kehabisan peluru, minyak dan makanan yang akhirnya melemahkan semangat tenteranya. Itu lama. Okey. Jenderal Jerman Friedrich von Paulus mengingkari perintah Hitler untuk meneruskan peperangan dan menyerah kalah kepada tentera Rusia di Stalingrad pada bulan Januari 1943. So, von Paulus ni dia ingkar arahan Hitler. Hitler ni kejam tau, dia memang kejam. Sebab tu dia Nazi. Dia kejam, dia melampau. Dia tak ikut, dia tak tengok. Sama ada dia punya tentera tu mampu lagi ke tak, sihat ke tak, bekalan ubat cukup ke tak, makanan cukup ke tak kan. Peluru ada ke tak. Okay, jadi dia ingkar sebab von Paulus ni tak mau lagi tengok tenteranya terkorban, banyak lagi terkorban. So menyerah kalah kepada tentera Rusia di Stalingrad. Okay, ini pendaratan tentera udara, kemarahan tentera bersekutu. Okay. Peta pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Ni. Dia ada pendaratan dekat pantai Utah, pantai Omaha, pantai Gold, pantai Juno, pantai Sword. Okay. Kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu melalui operasi yang diberikan nama Quad D-Day. Tentera bersekutu berjaya mendarat di Normandy, Perancis pada Jun 1944. Tentera bersekutu berjaya memperdayakan tentera Jerman dengan menyebarkan maklumat yang meyakinkan tentera Jerman bahawa pendaratan tentera bersekutu akan berlaku di Calais bukannya di Normandy. Maksudnya dia buat kabar angin. Okey, gariskan ni. Okey, ni. Okey, gariskan Okey, muka surat 63. So antara pertanyaannya adalah disebabkan dia kata dia buat kabar angin. Dia rumus viral, dia kata okey, seorang makcik bawang dia kata okey, yang ni akan pergilah dia cakap Jerman ni dia akan mendarat dekat Calais.
Sebenarnya dia nak mendarat dekat Normandy, tapi dia bagi maklumat, dia kata konon-kononnya yang tentera ni akan mendarat di Calais. Okay, nampak permainan dekat sini Okay, kuasa viral. Dulu pun ada kuasa viral dah. Ingat sekarang juga ada kuasa viral. Walaupun dulu tak ada WhatsApp ke, tak ada IG, TikTok bagai. Tapi ada benda ni berlaku. Okey, kejayaan tersebut meningkatkan semangat tentera bersekutu dan menjadi titik tolak kepada kejayaan membebaskan Perancis dan negara Eropah Barat daripada penaklukan Jerman. Okey, sebab apa? Sebab dulu Jerman dia takluk Perancis kan, dia menang kan. Okey. So, dapatlah bebaskan. Okey, kejayaan operasi D-Day membolehkan tentera bersekutu memasuki Jerman dari arah barat. Barat mana? Atas, bawah, kanan, kiri? Kanan. Kiri. Timur, barat? Kiri cikgu. Kiri cikgu. Kiri. Okey. Pada masa yang sama kiri menghadap, inilah kalau menghadap depan ni kiri. Pada masa yang sama tentera Rusia menyerang Jerman dari bahagian timur. Okey, timur mana? Timur, barat. Okey. Kematian Hitler pada bulan April 1945 telah mengubah landscape perang di Eropah. Landscape ni apa? Landscape. Mengubah landscape. Bila Hitler mati 1945, jadi landscape perang di Eropah berubah. Maksudnya dia punya peta perang tu. Macam mana nak lepas ni nak serang apa, lepas ni nak serang apa. Jadi landscape perang tu pun berubah bila Hitler mati. Jerman kemudiannya menandatangani perjanjian menyerah kalah. Tadi Jerman apa? Sekutu siapa? Itali kan? Sekarang Jerman dia tanda tangan perjanjian menyerah kalah sekaligus menamatkan perang yang berlangsung selama 6 tahun di Eropah. Nampak? 6 tahun lama duk perang tak habis. Mana tak penat kan? Orang pun makin berkurangan. Kejayaan dalam perang di Eropah membolehkan tentera bersekutu memberikan perhatian kepada peperangan di Asia Pasifik dalam usaha menghadapi kemarahan tentera Jepun. Jadi bila dah menang, so tentera bersekutu dia bagi perhatian dekat Asia Pasifik pula. Mula dekat Eropah, kan negara Eropah. Lepas tu dekat Asia pula. Next, Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik 1941 hingga 1945 juga dikenali sebagai Perang Pasifik. Pertempuran ini berlaku di Lautan Pasifik, Tanah Besar Asia dan Kepulauan Asia Tenggara. Perang Pasifik berpunca daripada kemunculan Jepun sebagai kuasa tentera di Asia yang menjalankan imperialisme di rantau Asia Pasifik. Imperialisme, apa dia imperialisme? Tahu. Banyak kali dah terangkan imperialisme. Apa dia? Ikuan? Tak ingat. Tak ingat? Tak. Ambil? Nak cakap ni, cikgu dapat tangkap ada beberapa orang meniru. Siapa rasa-rasa dia meniru, dia bagi jawapan kat kawan ke, PM cikgu lepas ni. Budak kelas apa? Kelas kita orang. Taklah kelas lain. Kelas ni lah. Cikgu ada satu kelas ni je, 4K ni. Siapa? Siapa? Agak-agak siapa tu? Yang siapa Saya yang bukan kita pedas dia cepat mengaku. Minta maaf kalau tak berkat. Perempuan. Perempuan ada, lelaki pun ada. Sama je. Cikgu tahu siapa yang bagi jawapan kat siapa. Siapa yang ikut siapa, cikgu tahu. Saya pun tak baca buku cikgu. Okey, sambung. Selingan jap. Okey. Imperialisme ni apa? Penjajahan. Ingat.
So yang menjalankan penjajahan, ni penjajahan ni maksudnya imperialisme. Okey, perluasan kuasa Jepun. Kita nak tengok macam mana Jepun ni meluaskan kuasa. So pembaruan Meiji telah membawa pemodenan sehingga Jepun muncul sebagai negara industri. Ingat lagi tak? Macam mana? Siapa yang buat pembaruan ni? Maharaja mana? Maharaja Mikado Meiji. Sebab tu namanya nak pembaruan Meiji. Okey. So pembaruan disebabkan apa? Sebab ada negara industri. Okey, demi memenuhi keperluan ekonomi dan kesejahteraan serta perkembangan politik dalam negara, Jepun melaksanakan dasar perluasan kuasa. Kaira jangan kat sini Kaira. Slow. Tutup suara atau keluar. Dasar perluasan kuasa Jepun. Okey. Perluasan kuasa Jepun berkait dengan keperluan perindustrian. Okey. Ingat lagi tak perindustrian? Pengaruh golongan tentera dan mewujudkan Orde Baru Asia. Orde Baru ni kan. Glamour ayat ni. Berikan slogan Jepun. Ramai dah duk jawab Orde Baru. Siapa yang pemberi maklumat tu kan? Boleh pula jawab semua ramai yang tulis jawapan ni. Pas-pas dah tu jawapan. Lepas tu ejaan pula salah. Dah tahulah kalau ejaan salah tu mesti dia meniru. Dia dengar lain, orang tu kata lain, dia tulis lain. Tak ada siapa betul slogan Jepun tu. Okey. Dasar perluasan kuasa Jepun. Okey, keperluan perindustrian. Sebab apa? Pada akhir abad ke-19, Jepun sebagai kuasa industri berusaha mengurangkan pergantungan kepada negara barat untuk mendapatkan bahan mentah. So dia nak dapatkan bahan mentah tapi dia tak nak gunakan negara barat. So, dia jadikan negara barat sebagai role model dia. Ingat tak? Sebagai negara model. Negara yang dicontohi. So dia tengok barat. Tapi dia tak nak dah, dia nak kurangkan bergantung. Sebelum tu dia ambil barang daripada barat untuk dia buat bahan-bahan, untuk dia buat peralatan, contohnya apa, mesin basuh ke apa. Jadi dia tak nak dah, dia nak dapatkan bahan mentah daripada tempat lain. Jepun memerlukan wilayah yang dapat membekalkan bahan mentah dan menjadi kawasan pasaran bagi mengembangkan lagi perindustrian. So pertama tadi apa? Dia nak kurangkan kebergantungan kepada negara barat, yang pertama. Okay, yang kedua, dapatkan bahan mentah. Okay, ketiga, dia nak perlukan wilayah. Okay, dapatkan bahan mentah ni lah tadi. Okay, kemudian keempat, dia nak kawasan pasaran baru untuk mengembangkan lagi perindustrian. Yelah, okay, kan dah buat-buat barang, tapi nak jual kat siapa? Sebab dia punya rakyat dia semua dah ada barang. Contoh TV, radio dah ada dah. So nak pasarkan ke mana? Ke negara lain. Okey. Pengaruh golongan tentera. Pada abad ke-20, Jepun mempunyai angkatan tentera paling moden di Asia. Jepun semakin agresif, semakin ganas apabila golongan tentera menguasai politik pada tahun 1932. Golongan tentera berpendapat bahawa masalah ekonomi Jepun boleh diselesaikan menerusi penaklukan kawasan yang kaya dengan bahan mentah. Maksudnya dia kata masalah ekonomi dia tu boleh diselesaikan. Dia kena cari jalan penyelesaian untuk masalah ekonomi dia. Sekejap Keluar. Tolong keluar. Awas. Keluar. Sana. Sekejap ada gangguan. Keluar. Okey. Jadi dia kata dengan menakluk. Okey, imperialisme tu apa? Penaklukan, penjajahan. Okey, so kena takluk kawasan yang kaya dengan bahan mentah. Okey, dan boleh menjadi kawasan pasaran. Kat mana yang kaya dengan bahan mentah? Siapa? Siapa yang kaya dengan bahan mentah? Kat Asia. Asia Tenggara, siapa? Kita lah tanah Melayu. Okey. Pada Oktober 1941, Jeneral Hideki Tojo menjadi Perdana Menteri Jepun dan mengirik Jepun ke kancah peperangan.
Time ni sebab waktu ni dia Perdana Menteri ni dia general, dia ketua tentera. Time ni lah dia bawa Jepun mula perang. Okay. So Orde Baru ASEAN ni apa pula? Di bawah pengaruh tentera dasar luar Jepun terarah kepada matlamat mengembangkan kuasa, mewujudkan kebebasan ekonomi dan menentang imperialisme barat. Okey, Jepun mewujudkan Orde Baru di Asia Timur yang merangkumi Jepun, Korea, China dan Manchuria ke dalam satu blok ekonomi. So nak ada satu blok ekonomi yang merangkumi negara-negara Asia Timur. Okey, orde tersebut kemudiannya dikembangkan ke seluruh Asia. Nampak peluasan kuasa Jepun sehingga Perang Dunia Kedua. Pertama, Jepun menguasai Korea. Lepas tu kemudian 1932 Jepun menduduki Manchuria. 1937 Jepun menduduki China. 1941 Jepun menduduki Indochina. Okey. Alright. Sekatan ekonomi terhadap Jepun. Ini apa tadi? Okey. Okey, selepas Jepun dia nak meluaskan kuasa, okey, ada sekatan ekonomi pula. Setelah menguasai Korea ni semua ni, okey, mendapat reaksi daripada pihak bersekutu Amerika Syarikat, British dan Belanda mengenakan sekatan ekonomi untuk menghalang Jepun daripada memperoleh bahan mentah yang diperlukan untuk industri dan operasi perang. Okay, so sekatan ekonomi itu bermaksud tindakan menghentikan perdagangan serta membekukan semua harta milik Jepun. Okay, garis ni, menghentikan perdagangan. Okay, bekukan semua harta milik Jepun. So dia inilah yang dikatakan sekat. Perdagangan tu apa? Menghentikan perdagangan. Dia tak bagilah keluar masuk barangan. Kan tadi dia nak buat, dia nak jalankan kawasan baru. Dia nak mencari kawasan baru untuk meluaskan kawasan baru untuk memperdagangkan barang dia. Tapi so British telah membuat bukan setakat British, ni lah pihak bersekutu ni. Okey, telah hentikan perdagangan tu. Lepas tu dan bekukan semua harta milik Jepun di wilayah yang dikuasai oleh British. Okey. Rancangan penaklukan wilayah di selatan. Sebagai jalan keluar daripada sekatan ekonomi pihak bersekutu, Jepun merancang untuk menguasai wilayah di selatan, merangkumi Asia Tenggara yang kaya dengan bahan mentah seperti biji timah, getah, bauksit dan petroleum. Asia Tenggara. Kita lah ada bahan-bahan ni, kan? Okey. Sebab itulah bila dia nak keluar daripada sekatan ekonomi tu, inilah wujudnya rancangan untuk menguasai wilayah di selatan, merangkumi Asia Tenggara. Waktu inilah bibit-bibit permulaannya. Dari aspek ketenteraan, Pakatan dalam kuasa paksi membolehkan kerajaan Jerman menghantar pakarnya ke Jepun. Pakar ini dihantar untuk mengkaji serangan terhadap wilayah selatan dan membantu perkembangan industri pembuatan kapal terbang Jepun. Okey. Hasrat Jepun membentuk pemerintahan baru di Asia Pasifik mencapai kemuncak apabila rundingan di Amerika Syarikat untuk menampakkan sekatan ekonomi terhadap Jepun menemui jalan buntu. Berikutan kegagalan rundingan tersebut, arahan serangan serentak terhadap Asia Pasifik dikeluarkan oleh pemerintahan tentera Jepun pada Disember 1941. Ni macam dah senyap sunyi je. Semua masih lagi follow ke? Dah ngantuk? Ada. Ada saya, ada. Okey, kita tengok Ngantuk sikit cikgu. bermula Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Yang pertama, kat mana? Di tanah Melayu. Tanah Segenting Kera ya. Okey, yang kedua. Nombor 2 mana? Pearl Harbor. Mana ni peta ni? Peta ni dah tak sampai ke sebelah. Tengok buku teks muka surat 66 hingga 67. Okey. Bagaimana? Okey. Serangan Jepun.
Ini semua serangan Jepun dalam Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Okey, bermula pada 1 Disember 8 Disember 1941 pendaratan Jepun di Kelantan. Nampak di Kelantan tu. Sebab tu kat pertama sekali dekat Tanah Melayu. Lepas tu Jepun menyerang Pearl Harbor. Pearl Harbor kat mana? Tu. Okey. Kemudian Jepun mendarat di Pulau Guam. Pulau Guam kat mana? Nombor 3. Kat sini Nombor 3. Nombor 3 dekat ni. Ni kat Lautan Pasifik ni Okey. Keempat, 16 Disember Jepun menguasai Miri. Miri Sabah Sarawak. Sabar. Okey. Kemudian 22 Disember 1941 pendaratan pertama Jepun di Filipina. Boleh tengok peta nombor 5 dekat mana. Okey. So, seterusnya Pulau Wake jatuh selepas serangan kedua Jepun. Dia dalam 1 bulan ni. 8 Disember. Lepas tu 2 hari kemudian. 4 hari kemudian kat Miri. Lepas tu 16, 22 berapa hari? 6 hari. 6 hari selepas tu dia kat Filipina pula. Lepas tu 5 hari lepas tu dekat Pulau Wake. Nampak? Lepas tu kat Hong Kong menyerah kalah. Manila dikalahkan 2 Januari. Nampak? Dia punya serangan ni memang all out punya. Tanpa henti. Cepat. Lepas tu Jepun menakluk Burma. Kemudian Sandakan, Singapura dikalahkan Februari. Jepun mengebom Darwin. Pertempuran di Laut Jawa, Jepun mengalahkan tentera bersekutu. Kemudian Jepun menyerang Jawa 28 Februari. Okey. Ambil jauh. Ambil jauh. Apa dia? Ambil Jawa? Ambil jauh. Apa benda tu? Okey, Apa benda info tu? berdasarkan masa Tokyo sebagai garis tarik antarabangsa Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik bermula dengan pendaratan tentera Jepun di Kota Baru 2 suku pagi. Time ni memang tengah tidur lah kan. Jepun mendarat di pantai Kuala Pak Amat yang terletak di antara Pantai Sabak, Pantai Badang, Kota Baru, Kelantan. 3.25 pagi Jepun menyerang Pearl Harbor, Hawaii. Okey. Kemudian 4 pagi Jepun mendarat di Singora, Thailand. Okey, nampak? Dia berbagai arah. Kalau dekat berbagai arah dia ni. Dekat laut dia serang, dekat darat dia serang. Okey. Perang Dunia Kedua merangkumi perang, mengorbankan hampir 75 juta nyawa manusia dan membawa kemusnahan harta benda. Ialah perang. Kalau dah perang, kesan dia adalah kemusnahan harta benda dan pengorbanan nyawa. Itu adalah soalan kebat. Soalan kebat macam tu pun senang, kadang korang tak boleh nak jawab. Apakah kesan peperangan? Apakah kesan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua? So jawablah yang generalnya pun tak apa. Okey, disebab boleh mengakibatkan nyawa terkorban. Okey, kemusnahan harta benda. Peperangan menyebabkan kematian, kesengsaraan, kelaparan, ketakutan, kezaliman dan kemiskinan. Betul? Okey, so sewajarnya ambil iktibar Perang Dunia Kedua untuk menghargai nikmat keamanan dan belajar untuk hidup bersama-sama dalam keadaan aman dan harmoni. Okey, so ni ada faktor kedatangan Jepun di negara kita. Okey, boleh sambung 3.5? 3.5 ni cepat je. Okey, dia faktor kedatangan Jepun di negara kita. Negara kita mana? Tanah Melayu. Dia datang kat Tanah Melayu pada bila? 8 Disember 1941. Dia serang negara kita dulu tau. Ingat tak yang pertama tu? Lepas tu dia pergi serang pula dekat Pearl Harbor, Hawaii tu. Okey. Kemudian serangan kat Sabah Sarawak 16 Disember. Kedatangan Jepun bertujuan memenuhi keperluan ekonomi dan kepentingan strategi ketenteraan akibat sekatan ekonomi. Kan dia buat sekatan ekonomi kan, tak boleh. So dia datanglah negara kita. So dia nak exploit. Okey. Dalam usaha menjayakan misi ini, Jepun menggunakan propaganda. Ni propaganda. Propaganda seperti penggunaan slogan. So digunakan slogan. Cikgu. Apa dia?
Apa dia Ikhwan? Apa tak dengar? Suara cikgu ngelek-ngelek ah. Suara cikgu lag ke suara korang punya internet? Cikgu lag. Dekat ni Lain pun kau ramai slow. juga cakap Lain cikgu kau lag. slow. Okey. Tak tipu. Saya okey je ha. Putri cakap okey je. Kepala otak je. Okey. Internet sikit Okey. So, slogan ni. Okey, propaganda. Propaganda cikgu cakap tadi apa? Dia gunakan agenda tapi dia ada hidden agenda. Okey. So, hidden agenda dia adalah slogan. Slogan Semangat Asia dengan Asia untuk Asia. Sebab apa? Semangat Asia ni dia cakap apa? Dia nak tanamkan semangat anti penjajah barat dan menunjukkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. Sebab dia nak cakap yang kita Jepun ni dia nak tolong kita. Sebab tu dia kata pembela negara Asia. Sebab apa? Sebab Jepun adalah negara Asia. Kita pula, kita negara mana? Termasuk dalam mana? Kategori mana? Asia. Asia juga. So, kononnya dia sebagai pembela kita. Jadi kita nak tanamkan semangat anti penjajah. So tak ada family lain. Tak ada campur tangan lain. Tak perlukan campur tangan lain. So perlukan pertolongan daripada Asia yang kuat ni, Jepun yang kuat. Jepun besar. So dia gunakan hidden agenda itu. So dia kata, so Asia ni untuk orang Asia je, tak boleh orang lain masuk campur. So kita gunakan semangat Asia, kita kena tolong. Sebab tu ni ada poster ni. Dia pandai, dia guna poster dalam tulisan Jawi, Ya Allah terpelihara kami oleh tentera Jepun daripada aniaya. Tertera dalam tulisan Jawi ni. Okey. Ni orang Jepun, konon tarik tangan orang Melayu. Ni, nampak? Okey. Pertama, faktor-faktor dia adalah dia nak eksploitasi lah sumber bahan mentah. Sebab apa? Sebab kita kaya dengan biji timah, getah, ada emas. Okey. Dan lain-lain. Lepas tu kita ada minyak, sumber minyak. Ada miri dan lutong. Emas, apa tu lagi arang batu. Ada arang batu. Okey. Kemudian pendudukan Jepun merupakan sebagai perancangan menjayakan pembentukan kawasan lingkungan kesemakmuran Asia Timur Raya untuk mengukuhkan ekonomi Jepun. Okey. Kepentingan strategik ketenteraan. Kedudukan strategik negara kita sesuai ketenteraan Jepun di hujung semenanjung Tanah Melayu terletak pangkalan tentera laut British. Sebab apa dia serang dekat Singapura hari tu? Okey, bila dia serang kat Singapura? Okey, 15 Februari. Singapura dikalahkan. Sebab apa? Sebab ada pangkalan tentera laut British. Penguasaan terhadap pangkalan tentera laut tersebut penting sebab membuka jalan laluan penguasaan Jepun terhadap telaga minyak di Sumatera. Dekat tak? Singapura dengan Sumatera tu? Nak dekat lah. Penguasaan terhadap Pulau Borneo pula penting untuk menjayakan operasi penaklukan tentera Jepun di Pulau Jawa. Okey. So ada berapa tadi faktor? Ada 2 je faktor. Pertama, eksploitasi sumber bahan mentah. Kedua, kepentingan strategik ketenteraan. Okey. Bagaimana serangan Jepun terhadap negara kita? Okey. Bagaimana? Kita tengok. Kan tadi dia mendarat di mana? Di pantai Kuala Pak Mat, Pantai Sabak, Kota Baru dan Thailand. Okey, nampak? Kat mana? Atas kan? Thailand kat atas ni. Okey. Ni, tentera Jepun mendarat di Kota Baru, kemudian mara ke selatan mengikut jalan darat. Okey, ada jalan darat. Okey. Tentera Jepun mendarat di Thailand memasuki Kedah, berpecah kepada 2 pasukan untuk masuk ke selatan. Okey. Ke selatan, kapal repulse. Okey, dia daripada atas. Lepas tu dia ada, nampak ni anak panah. Okey, Patani, lepas tu Jitra. Lepas tu turun bawah, Pulau Pinang, Ipoh, Slim River. Lepas tu kat sini pun ada, kat tepi ni pun ada.
Okay, so dia punya pasukan tu dia ada ikut jalan darat, sepasukan pesisir pantai barat, sepasukan lagi kat jalan darat. Okay, nampak ni, yang titik-titik ni arah kapal Repulse dan Prince of Wales. Okay, ini siapa yang kapal ni? Kapal ni siapa yang gerakkan? Kapal ni siapa punya? Kapal Repulse ni. Nama pun nama orang putih. British. British punya. Okey. Kapal ni digerakkan kononnya untuk sekat kemarahan Jepun. Tapi ditenggelamkan oleh tentera Jepun di perairan Kuantan. Nampak? Dia orang lagi hebat. Okey. Okey. Kemudian tentera Jepun berlepas dari Teluk Cam Ranh. Okey, ni mendarat di Miri. Okey. Nampak kronologi dia. Dia kat sini, lepas tu dia pecah satu sini, satu sini. Okey. Alright. So setakat ni. Boleh? Dasar perlukan Jepun di negara kita, boleh kita sambung nanti? Boleh. Okey. Nampak tak macam mana kronologi Jepun masuk negara kita? Disebabkan apa? Dua faktor tadi. Apa dia? Pertama, eksploitasi sumber bahan mentah. pertama Yang kedua, eksploitasi sumber bahan mentah. ketenteraan. Kedua, kepentingan Kepentingan strategik ketenteraan. Okey. Jangan keluar dulu sebab cikgu nak bagi nombor nombor cikgu nak bagi ni apa namanya link kehadiran. Okay. Tadi dah ramai juga yang left kan. Okey, cikgu letak kat komen isi link kehadiran. Okey. Lepas tu cikgu nak buka ni. Buka Apa? kamera. Okay, kamera cikgu off daripada tadi Okey. Cepat nak ambil gambar. So ada apa-apa soalan tak? Kamera saya bug cikgu. Ada apa-apa soalan tak? Weh, baru buka. kamera saya rosak juga, kamera saya rosak. Ikwan sengit lah, kenapa? Sebab Kamera rosak pula. Dia ikut orang Kamera cikgu pun kejap on, kejap off, kejap on, kejap off. dah cikgu pakai tu Cikgu pakai external. memang Okay. Boleh ya? Cikgu kalau ikutkan habis je bab ni. Nak habiskan je bab ni tapi Kang ada yang tak dapat Kang. tak dapat apa. Yelah. Oh sikit lagi. Tapi tak apa. Nanti kita sambung. Baguslah macam ni. Ambil Ikwan okey lagi? Yang lain? Saya tak tahu saya nak buka. Sebab apa cikgu suruh on kamera tau? Sebab bila cikgu nak bagi markah PBD, cikgu tak tahu tau muka korang ni siapa. Ini yang mana satu Putih Bakis ni yang mana satu. Kalau kamu bagi tunjuk muka cikgu, so cikgu tahu kamu ada masuk dalam kelas cikgu. Cikgu boleh bagi PBD pun boleh bagi PBD yang tinggi. Sebab apa? Sebab join. Tak, bukan cikgu. Diorang tak pakai tudung. Ambil lah capai tudung tak payah gosok je pun. Alah capai je tudung apa-apa. Tu Kuala Cikgu, saya tak boleh tunjuk cikgu. Minta maaf cikgu, saya tak boleh buka kamera. Putri tak apalah cikgu kenal ke yang lain. Ain pun cikgu confuse yang mana Ain. Yang duduk depan siapa Apa yang pakai yang pakai spek siapa? Ain bukan? Kita pakai hitam cikgu. Yang pakai spek duduk depan. Itu Putri Anisha. Tu Putri Balkis lah. Perempuan itu belakang. Anisha belakang. Cikgu, Pasal yang mana? saya seorang ke yang 4S. Oh bagus Tania. Tak tahu tadi ada budak kelas lain juga tapi tak tahu dah hilang dah. Oh, Point. Okey, mana?
Cepat. Tunjuk muka. Video tu kalau atas. Sekejap ego, kejap Balkis, mana Balkis? Bagi saya 54 jam. Yang mana satu ni? 54 jam. Cikgu, dah lah sebab dalam kelas pun pakai mask. Cikgu pun first time ajar kamu. Form 4, Form 3 tak pernah ngajar. Form 2 tak ada ajar korang kan. So cikgu susah nak ingat muka yang mana. Bila nak bagi markah, nak bagi PBD tu dah. Yang ni siapa? Dah tak tahu nak bagi macam mana. Okay, dah cepat on camera. Cikgu nak ambil gambar. Ni siapa pakai mask ni? Memang sakai lah. Dia sebab dalam dia ada pesakit positif. Tu yang dia kena pakai mask tu kat dalam rumah. Macam ni lah. Lagi nak buka. Cikgu Amboi, kemain Jap, apa cikgu. terusi gamers. Dah kenapa Amin ni nak pakai mask? Dah cepat mana? Gambar mana, kamera mana, muka. Tengok tu si Farizal. Nanti dia Fatin mana Fatin? Batin mana ada. Dia tak wujud. Fatin. Ni kakak kau mana Farizal? Fatin lah kan? Fatin. Kakak saya ya Fatin. Farizal punya kakak siapa? Tak, itu tak tahu. Cepatlah nak ambil gambar. Come on guys, come on. Okay, 1, 2, 3, 4, 4 ada 3. Okay, bolehlah 12 orang. Tadi ada 15 orang. Okay. So, Alhamdulillah. Cepat, cikgu nak ambil gambar ni. Please lah. Ain, mana ni? Putri. Putri Balkis, Zanisha. Ya Allah. Apa yang payah sangat ni? Tengok muka-muka toya cikgu pun lah cikgu buka kamera ni ha. Aduh. Cepat. Amir buka lah masuk. Ashraf mana? Alah Ashraf dah left meeting dah. Siapa Ashraf? Amirul Ashraf. Ya, kau paling buka handsome. Mas Jal. Kau buka Okey lah, Amal. tak apalah yang lain dah cepat. 1, 2, 3. Apa on camera cikgu bagi markah tinggi? Tak ada, cikgu doakan siapa yang join ni, siapa on camera dia dapat A+, A-, A. Tengok. Baru buka. Cepat. Azuri Buka mana? kejap pula. Hai, Azuri kata kau. cepatlah. Aduh Azuri, susah macam ni duduk ni. Apa masalahnya? Ya Allah, muka break ke? Muka apa? Kamera bug cikgu, kamera bug. Okay, 1, 2, 3 senyum. Okay. Nanti jangan lupa ni go send star kat saya. Cikgu letak dalam grup. Lah kenapa muka cikgu macam tu? Semula. Angkat balik. Angkat balik. Yang lain ni apalah. Oh, Samsul. Ada lagi? Ada lagi nak buka kamera tak? Aduh, Zati aku rindu kau. Okay, lah. link kehadiran. Tolong ni. Ada power dan sombong. Link kehadiran tolong isi. Okay. Ni buka-buka je kamera. Aduh. Buka je lah. Dah. Okay, isi kehadiran Tadi ada siapa yang masuk kelas lain tu? Bagi dia link kehadiran. Ada tak? Tadi Aiman Daniel tu kelas mana? Kita ke kelas lain? Aiman Daniel kelas kita ke kelas orang lain? Apa? Aiman Daniel tadi kelas apa? Daniel Aiman lah. Kelas kita. Kelas kita. Oh, kelas kita. Lelaki Okay. cikgu. Daniel Aiman. Ini pelajar kecil, pelajar cilik.
Okey, kita ambil gambar. 1, 2, 3. Okey. So kita sudahi kelas kita dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Okey, cikgu minta maaf kalau ada kekurangan. Okey. Ada apa tu? Kita akan cuba atasi ni lagi. Okey, dan cikgu perasan yang kelas-kelas yang dapat bagus-bagus peperiksaan SPM baru-baru ni, mereka yang rajin join meet, kalau dia orang tak dapat join meet pun dia orang akan PM sendiri kat cikgu, dan dia orang buat kerja lah. Maksudnya yang memang Allah Cikgu, akan berkati Kalau lah. kita dapat A. 22 orang sejarah dapat A. Termasuk A plus, A minus A. 22 orang teramai tahun ni sejarah. Kalau tak sampai 10 orang pun A. 5 orang macam tu. Alhamdulillah lah. Jadi kamu batch Sejarah. batch kamu depan InsyaAllah boleh lebih bagus. Boleh? Kalau kelas T, 5K yang terbaik, 5K yang terbaik B plus yang terbaik. Tak cakap saya dah tahu siapa. Okay. Cikgu, saya dulu ke tak cikgu? Saya dulu ke tak cikgu? Apa? Cikgu, Saya dulu ke tak cikgu? Oh, nanti cikgu tengok balik. Cikgu pun tak ingat lah markah. Cikgu. Nanti cikgu send dekat dalam grup. Cikgu send group. Cikgu hantar link kehadiran kat saya. Ada kat komen tu, Zo. Okey. Kat komen. Nampak tak? Baca kat komen tu. Okey, Jangan okey. lupa like and share je. Okay. Cikgu share balik. Hai Zelana. Sekejap. Okay. So cikgu harap nota-nota tamu siap ataupun kalau cikgu ada nota ni, kalau nak yang ni nanti cikgu send. Ni bab 3 kita dah ada nota kan? Dah. Dah. Dah siap nota? Dah. Okay, so nanti bab 4 lah. Nanti cikgu send yang suruh kamu buat 4. Cikgu send, kalau nak salin boleh, nak print pun boleh. Alright. Okay. So kita sudahilah. Ni kira awal lah. Hari tu cikgu buat kelas form 5 sampai pukul 10 lebih. 2 jam juga cikgu buat kelas. Bagus cikgu, saya nak tengok live pula. Okay, thank you semua. Okay, thank you cikgu. Okay.